Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji serta syukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dikurniakan dapat mengingati Allah dengan jalan kita duduk di dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan kita niat untuk menuntut ilmu ini kerana supaya mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu ini supaya kita dapat sampai kepada maqasid ilmu, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat kita ni tadi mempunyai ilmu tetapi tak sampai kepada maqasid dia, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ni tadi tidak boleh memberi manfaat atas yang mempunyai ilmu. Ilmu ini bukan sekadar untuk dijadikan sebagai gedung, harta yang banyak tetapi tidak memberi manfaat kepada yang mempunyai harta, maka harta ni jadi sia-sia. Ilmu ini adalah harta. Ilmu ini adalah cahaya. Jika cahaya yang kita ada tidak boleh menerangi hati kita sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa, maka cahaya ini jadi sia-sia. Cahaya itu tidak boleh membantu kita, memberi manfaat atas kita untuk sampai kepada maqasidnya, iaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kita belajar ni bukan untuk jadi alim, tapi kita belajar ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itulah orang alim. Kita belajar ini untuk menjadi orang yang bertakwa, bukan untuk jadi orang alim. Dan orang yang bertakwa itulah adalah orang alim. Jika mana dinilai akan orang alim itu dengan banyaknya ilmunya, nescaya orang yang bukan mukmin dan bukan muslim itu lebih banyak ilmunya. Ada di kalangan Yahudi yang hafal Quran, ada di kalangan Yahudi yang menjadi pensyarah hadis. Apakah mereka ini al-ulama? Tetapi orang yang alim itu apabila Allah telah anugerahkan dan diangkatkan darjatnya, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, maka darjat orang alim itu diangkat sehingga kepada maqam takwa. Ini yang Allah sebut, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan kemuliaan kita itu bukan pada banyaknya ilmu. Kemuliaan kita itu adalah dengan tingginya takwa. Inna akramakum indallahi asqakum. Bukan dengan banyaknya ilmu. Sebab itu ilmu ini boleh menjadi hujah dan boleh menjadi laknat. Kalau masih duduk tempat ilmu, dia boleh duduk dalam dua hal. Sama ada ilmu ini jadi hujah besok, jadi syafaat, atau dia jadi laknat. Tetapi orang yang bertakwa sentiasa di dalam hujah, sentiasa di dalam syafaat. Tak dinamakan orang yang bertakwa itu melainkan orang alim. Kan ini janji Allah. Nak duduk sampai ke tempat at-taqwa ini cukup susah, kerana dia melalui proses. Prosesnya, proses mujahadahnya, proses dia terlepas daripada tipu dayanya. Maka inilah
Ya, susahnya maqam takwa itu sendiri. Tahu berbeza tuan-tuan, tahu berbeza. Ya. Tahu berbeza. Itu yang saya selalu katakan dalam kuliah. Bukan semua orang tahu boleh buat baik. Bukan semua orang tahu boleh tinggal kejahatan. Ya. Kita bukan tidak tahu mengumpat itu haram. Dari dulu lagi tahu. Tapi nafsu ini tak boleh kita proses. Kita gagal memproses nafsu. Jadi kita bukan tak tahu dendam ini dosa. Tapi kita tak boleh proses nafsu. Daripada amarah kepada lawamah, kepada mulhimah, kepada mutmainnah. Kita tak berjaya memproses. Maka tahu kita ini tidak menjadi manfaat atas kita. Tahu haram itu. Kita bukan tidak tahu dendam itu satu dosa. Dendam ini satu dosa. Tapi kita tak berjaya untuk melakukan mujahadah sampai kepada mutmainnah. Kita tak berjaya. Sebab kita tidak mahu melalui proses itu. Proses nafsu daripada amarah, lawamah, mulhimah kepada mutmainnah. Lalu kita tanya, kenapa perlu proses itu? Kenapa kita perlu proses itu? Kerana nak masuk syurga. Ini jawapan dia. Kerana kita nak masuk syurga. Orang yang duduk pada mutmainnah saja yang lepas masuk syurga. Hak yang sebelumnya masih melalui neraka Allah. Masuk syurga sebab masih ada iman, tuan-tuan. Tapi kena proses masuk neraka. Yang kita tidak mahu adalah melalui neraka Allah. Yang ni kita tak mahu. Baik. Kita sambung kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala pada engkau adalah kenyataan yang demikian itu. Engkau ketahui bahawasanya Allah Ta'ala adalah bagi engkau dahulu ada engkau pada dunia ini, mentadbirkan engkau sebelum ada engkau punyanya tadbir dan ikhtiar. Ini yang Allah nyatakan kepada kita. Sebelum kita ada tadbir, sebelum kita ada ikhtiar, sebelum kita ada kehendak, sebelum ada dunia, Allah dah ada dulu. Dan Allah telah mendahului atas ilmunya, atas kita ni tadi. Kita tak boleh nak lari daripada ta'alluq ilmu, ta'alluq iradah, ta'alluq qudrah. Ya. Tak boleh, kita tak boleh lepas, tuan-tuan. Ya. Telah ada dah siap apa yang berlaku, apa yang berlaku, apa yang berlaku. Tatkala seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, takdir ni boleh berubah tak?" Rasulullah kata boleh. Takdir yang masih berada di dalam ilmu ni tadi. Ya. Masih boleh berubah. Dengan apa kata Rasulullah? Iaitu berdoa, dengan doa dan dengan amal yang saleh. Sebab itu kita minta dengan Allah. Dan ada hadis Nabi meminta berlindung dengan Allah daripada ketentuan yang tidak baik. Jadi kita disuruh berta'awuz. Maka jika takdir yang tidak baik ini, maka kita dahulu datangnya doa. Maka dengan rahmat daripada Allah, maka tatkala itulah takdir ini diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya kerana datang doa bagi hamba. Nah, ini tuan-tuan. Tapi salahnya kita tak minta dulu. Dah datang baru minta. Ini salah kita. Dah kena baru minta. Ini salah kita. Sebab kita tidak istiqamah di antara doa yang makbul, iaitu doa yang kita istiqamahkan. Ini tanda muqabalah doa. Doa itu kita istiqamahkan. Doa yang kita sering istiqamahkan. Maka ini tanda di antara salah satu tanda alamat doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi salah kita itulah kat situ, tuan-tuan. Bila dah kena baru minta. Jadi nak minta sebelum kena. Sebelum kena. Ya.
Tuan-tuan perasan tak imam kita, Syekh kita kan, dia doa berta'awuz kepada penyakit ini tak pernah tinggal mulut dia. Kita tak. Kita doa rezeki tak tinggal mulut kita. Jadi kita boleh duit, boleh sakit. Buat apa boleh duit kalau tak boleh makan, tuan-tuan? Buat apa boleh duit kalau tak boleh pakai? Tuan-tuan perhati saja. Sebab telinga saya ni tajam. Setiap kali, setiap salat, dia tak pernah tinggalkan doa berta'awuz daripada penyakit. Tak pernah ditinggalkan sepanjang saya mengajar dia jadi imam di sini. Dia berta'awuz dan terus berta'awuz. Ini tuan-tuan. Jangan kita minta, dah sakit baru minta. Dah sakit baru minta, kita silap. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ketentuan yang tidak baik, diangkat oleh Allah dan terus diangkat. Jadi kita ni terlalu leka dan lalai. Leka saja. Lalai saja. Sebab kita rasa tadbir kita lebih baik daripada tadbir Allah. Ini yang masalah kita. Kita rasa tadbir kita lebih baik daripada tadbir Allah. Sebab kita tak tahu apa tadbir Allah atas kita. Apa takdir Allah atas kita, tak ada seorang pun tahu. Siapa yang tahu dia sakit? Tak ada siapa tahu. Siapa yang tahu dia jatuh motor? Tak ada siapa tahu. Kenapa kita tidak minta dahulu daripada perkara tersebut yang ada di dalam ilmu Allah? Tapi jika telah terjadi pada ta'aluk kudrahnya, kita tak boleh buat apa, tuan-tuan. Dah jatuh baru minta. Sebelum jatuh kena minta. Baik. Kadang-kadang kita lalai. Betul lah. Waktu susah baru kita dekat Allah. Waktu sakit baru kita dekat Allah. Waktu senang kita lupa Allah. Waktu kita sihat kita lupa Allah. Ketika dalam masalah baru kita hampir kepada Allah. Tatkala kita tenang, kita tidak hampir kepada Allah. Ini silap kita. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mentadbir engkau pada ketika sudah ada engkau itu ada di dalam dunia itu. Allah nak jadikan kita, tak nak ada kita, nak adakan kita, dah ada dah. Ketika kita dalam rahim mak kita, dah ada takdir kita. Ada kita minta hak benda baik, hak berlaku. Sebab itu, ketika orang faham, faham, dia tak kecewa, tuan-tuan. Orang mukmin ni tak kecewa. Dia tak kecewa. Sebab perkara yang Allah anugerahkan atas dia pasti baik. Rabbana ma khalaqta haza batila. Rabbana ma khalaqta haza batila. Semua baik. Itu tak semua orang mengaji alim. Tak semua orang mengaji dia boleh duduk tempat ulama ni tadi. Tak semua. Dan tak semua orang yang Allah anugerahkan ilmu dikurnia tempat orang alim. Tak pula. Tak pula. Itu susah tu. Ya. Tapi fitrahnya orang belajar tahu. Itu beza. Tahu ni Allah bagi. Anugerah tu Allah pilih. Ada. Anugerah Allah pilih. Itu dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik itu kita minta dengan Allah takdir yang baik. Minta takdir baik. Ya. Minta takdir baik.
Takdir hak baik, apa dia tuan-tuan? Hak paling kena minta husnul khatimah. Ada orang hidupnya baik, akhirnya su'ul khatimah. Ada orang hidup dia baik, tapi akhirnya su'ul khatimah. Sebab kita tak tahu tadbir Allah. Tak tahu, tak ada siapa tahu. Ada orang hidupnya tidak baik, akhirnya husnul khatimah. Ada. Hadis man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Siapa yang sebut la ilaha illallah lepas daripada neraka Allah. Orang kafir yang telah kafir 70 tahun sebut la ilaha illallah, dilepaskan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Tak gitu? Yang kita faham itu tak? Orang yang 70 tahun telah mukmin dan muslim, saat akhir hayat dia menidakkan la ilaha illallah, keluar daripada syurga, masuk neraka Allah. Jadi bahaya ni. Nampak tak ada benda je. Nampak tak ada benda. Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi ini bahayanya tuan-tuan, jika kita tidak berhati-hati. Sebab itu kita kena selalu minta dengan Allah. Doa ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbin qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Maka sifat bagi hamba sentiasa berharap. Kenapa ada harap tuan-tuan? Sebab la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Usaha hamba ini tidak memberi bekas. Tahu kita tak boleh bagi bekas. Ilmu kita tidak boleh bagi bekas. Tak boleh bagi kesan. Sebab itu Allah didik kita, iyyaka na'budu wa kita tahu nak buat ibadat. Rasa nak. Jika tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya kita tidak boleh melakukan ibadat. Ya ke orang tahu baca Quran, boleh baca Quran hari-hari? Nak boleh seminggu sekali baca Quran tu, susah tuan-tuan. Bahkan kita tahu dah. Ya ke orang yang tahu fadilat selawat ini, dia boleh selawat hari-hari? Ya ke orang yang tahu semayang malam itu begini, dia boleh? Tak. Jika tidak datang pertolongan daripada Allah. Ya ke tahu cara-cara nak husnul khatimah? Boleh buat? Susah tuan-tuan. Susah. Apa itu seorang hamba ni, jangan lari daripada sifat kehambaan. Sentiasa berharap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, harap. Itu dah harap. Ya ke orang kahwin boleh anak? Kau orang kata nak kahwin, nak boleh anak, kahwinlah. Ada? Dia usaha lagi. Usaha dah. Kahwin dah, habis pitih. Bukan sikit. Ya tak? 30,000, 40,000. Tak boleh juga anak. Siapa yang menentukan takdir itu? Ke kita tuan-tuan? Kalau kita, segi ilmunya, apabila berkahwin dan bersama dengan isteri dan suami, ketika itu datangnya zuriat. Tapi tidak pada
ketentuan Allah Ta'ala, pada tadbirnya tidak, pada takdirnya tidak. Ya ke orang hak boleh anak boleh cucu? Ada tuan-tuan, saya jumpa keluarga kita, dia kahwin boleh anak, anak je tak boleh anak belaka. Kahwin belaka 4 orang tak boleh anak. Lepas nak salah siapa? Siapa yang tentukan perkara itu? Yang ni datang doa. Ini pengajaran bulan ni, bulan Korban ini. Ayah Nabi Ibrahim tu, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Bukan cerita sembelih ya. Cerita kehambaan yang sentiasa berharap kepada Allah walaupun saat umur isterinya telah waktu tak boleh beranak dah. Tapi mustahil tak bagi Allah? Tidak. Datang doa. Rabbi, ini hamba ni Tuhan. Ini hamba Tuhan. Inilah sifat kehambaan. Rabbi habli minas salihin. Ayat tu salah saya baca. Fabasyarnahu bighulamin halim. Nampak cantik doa ni tuan-tuan. Kenapa saya kata cantik? Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah zuriat, Allah Ta'ala kabarkan kepada Nabi, fabasyarnahu bighulamin halim. Jadi kena tak doa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yun. Anak kita ni tadi jadi sejuk mata hati kita. Datang doa. Lepas tu kita silap. Silapnya benda. Kita minta anak dulu, tak minta bighulamin halim. Kita tak minta bighulamin halim. Kita minta anak saja. Jadi anak kita nakal lah tuan-tuan. Minta dulu. Minta dulu. Nak buat benda, minta dulu. Maka Allah ajar kepada kita datang bulan ni. Peristiwa adhiyah korban ni tadi. Dia ajar ke kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Nabi Allah Ismail, wahai anakku, aku bermimpi. Dalam taksir sebut 3 kali, 3 malam turut-turut. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Aku menyembelih akan dikau. Fanzur maza tara. Apa pendapat kau? Apa kata Nabi Ismail? Ni nak anak gini ni. If'al ma tu'mar. Buatlah apa hak diperintahkan oleh Allah atasmu. Aku taat. Ada? Kita nak suruh anak kita semayang susah. Nak suruh anak kita tutup aurat susah. Nak suruh anak kita belajar agama susah. Kerana kita nak anak tapi kita tak minta kepada Allah dahulu. Anak dan isteri yang menjadi penyejuk mata hati. Ada. Sama kak kita nikah dulu. Kita nikah dengan isteri kita tu. Kita kena tempuh lah tu tuan-tuan. Sebab kita tengok. Sebab kita nak ke dia. Sebab cantik dia. Macam orang pakai kereta. Tapi dia lowot kereta dia. Tengok comel tuan-tuan. Kereta hak rendah ni. Orang duk rendahkan kereta kan. Dia rendahkan kereta dia. 4x4 elok tinggi dia rendah. Comel. Tengok comel atas jalan. Masuk kereta tengok. 1 kilo duk sapa tuan-tuan. Sakit perut. Kata boleh nak cantik ni tadi. Boleh nak lawa. Boleh nak comel ni tadi. Ketika kita bawa, kita duduk ni tadi. Kita lalu dia tadi. Allahumma salah sekabut perut. Isteri hak yang
mengandung 8 bulan berasa nak beranak, lalu tu je. Tak? Jadi sebab kita pilih muka lawa. Aku kasih kamu sebab mu lawa, mu comel. Jadi boleh lawa, serabut perut. Macam kereta lawut ni tadi. Nak lawa, nak boleh ke lawa ni tadi, nak boleh ke comel ni tadi. Kereta hak elok, rendah kan? Serabut perut. Lalu hak tinggi sikit. Gesek lah sebenarnya. Serah bunyi. Kena hak tinggi sikit, cabut exhaust. Repair pula. Sebab kita tak nampak apa yang telah diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Kita tidak mengikut bahagian yang telah diajar oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nak minta apa yang telah diminta oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan sekadar korban saja. Sebelum perjalanan korban ini, apa yang ada pada Nabi Allah Ibrahim AS sehingga boleh melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ni nak tengok tu. Betul tuan-tuan, bila kita nak mentaati perintah Allah, kita ada masalah. Salah kepiye tuan-tuan? Isteri, anak. Kita nak buat baik ni. Orang yang paling hampir dengan kita, hak tegah kita. Dah jadi ayah dia buat gini dah. Tak boleh. Malu saya. Tak kena dengan zaman ini. Zaman ini orang pakak-pakak masuk neraka belaka kita. Kita seorang je nak masuk syurga. Tak jadi kata. Kita kena masuk neraka secara jemaah. Tidak seperti mana Nabi Allah Ibrahim AS tatkala nak mentaati Allah, isterinya, anaknya taat belaka. Tidak ada kata tidak. Tu dia. Ni kita kena ambil pengajaran sini. Keluarga Islam. Keluarga Islam. Tu dia. Macam mana nak boleh isteri seperti mana isterinya Nabi Allah Ibrahim AS. Bagaimana kita ingin dapat suami yang suaminya seperti mana Nabi Ibrahim AS. Bagaimana kita nak anak seperti anaknya Nabi Ibrahim AS, iaitu Ismail. Tengok anak kita sejuk. Tengok isteri kita sejuk perut kita. Seronok tuan-tuan. Tak ada duit pun tak apa. Tak ada kereta pun tak apa. Tak? Itu dia. Boleh makan nasi dengan garam, tak apa tuan-tuan. Tapi kita tengok isteri kita seronok, nak minta benda, tahu masalah kita. Saya bercakap ni tuan-tuan. Saya kahwin tuan-tuan 2 tahun makan nasi goreng. Nasi telur. Tak ada vitih. Nak kahwin tuan-tuan, buat rumah sendiri. Pergi masuk hutan. Orang lama-lama tahu, pokok kayu tempinih. Saya potong sendiri tuan-tuan dalam hutan. Potong sendiri dalam hutan. Kandar di bahu. Daripada hutan masuk. Untuk buat tiang rumah, nak buat kuda-kuda, nak buat apa. Itu dia. Siap 2 minggu. Nikah. Ayah mentua saya tanya, mu boleh tak jaga anakku? ayah mentua tak percaya dengan saya. Dia kata boleh. Buat apa tak boleh tak? Dua tahun tuan-tuan, 2 tahun. Nasi goreng. Bukan ada bawang, ada benda. Boleh belacan, ada duit, beli belacan. Goreng dengan belacan. 2 tahun tuan-tuan.
Ayah saya tanya, mu ada pitih tak? Ada. Ada tak? Ada. 2 tahun. Ketika Allah kurniakan anak, terus. Masa tu. Betul orang kata. Seorang ayah ni, rezeki anak-anak ini, Allah kurniakan kepada ayahnya. Melalui ayahnya rezeki anak tadi. Atau jangan tak percaya. Jangan tidak percaya. Saat itulah ketika rezeki itu diberikan kepada seorang ayah, ayah yang taat tak dengan Allah, ibu yang taat tak dengan Allah, anak yang taat tak dengan Allah, maka di sini datangnya keberkatan pada rezeki. Sebab itu barakahnya hidup seseorang ini bermula daripada rumah. Barakahnya hidup seseorang itu bermula daripada rumah. Ketika Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, hak dapat. Datang keberkatan. Hak tiga ni. Ayah, suami, isteri, ibu, anak. Duduk pada tempat qurratu ain ni tadi. Waktu ini keberkatan ini muncul dan terbit daripada rumah, maka hidupnya berkat, kurang masalah. Dah. Ketika itu, apa kaitannya dengan hablum minallah? Maka orang yang beroleh keberkatan pada hidup, saat itu hablum minallah dia sempurna. Sempurna, tuan-tuan. Semayangnya khusyuk. Ketika masalahnya tak ada, masalah dunia tidak ada dalam akalnya. Kita ni terangkat khusyuk ni sebab masalah dunia tak selesai. Ni tak boleh khusyuk. Jadi tak khusyuk kita. Fikir isteri, fikir anak, fikir tu, fikir ni. Ni fikir yang tidak bersih. Wuduk comel dah. Buat dah. Mengikut syarak, hak sunat ni semua. Buat apa tak boleh khusyuk lagi? Itu dia. Ya. Baik. Sekejap masa tuan-tuan, 8.30. Tapi tuan-tuan rasa lama dah. Macam kita, daurah kita 3 hari 3 malam tak? Rasa lama Ustaz cakap ni kata. Bila Ustaz nak berhenti, dia kata. Baik. Allah, bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa tadbirnya bagi engkau dengan yang mulia. Maka adalah engkau pada ketika berfirman Tuhan, Alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Takbir Allah ni sebenarnya baik belaka. Allah tentukan pada kita ni segala ketentuannya baik belaka. Baru ini ada satu hamba Allah tanya saya, dia dulu masa silam dia kira teruk lah. Sekarang ni Allah bagi dia hidayah taufik, dia berubah 360 tuan-tuan. Dia tanya, dia cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya cerita dengan Ustaz. Dia kata, masa silam saya. Saya cakap dengan dia, bila saya sebut, apa yang Allah tentukan pada kita, baik belaka. Tapi kita ni mujur, saya kata. Mujur buat apa pula? Sebab saat akhir kita, Allah kurniakan kepada kita hidayah dan taufik. Hak yang kita lalu ni, jadi ilmu atas kita. Apa dia tuan-tuan? Saat kita bertemu dengan orang yang pernah lalu seperti mana yang kita lalu, kita tak pelekeh dia. Kita tak hina dia. Kita tidak rendahkan dia. Sebab apa? Sebab kita telah melalui zaman itu. Ini hikmah dia pula. Kita lalu dah zaman tu. Ketika kita menamai orang yang masih lagi tidak keluar daripada zon itu, tabiat itu, perbuatan itu, lalu kita rasa sifat kasih kita pada dia. Ya Allah, berikan hidayah dan taufikmu atas dia, seperti mana engkau telah kurniakan hidayah dan taufikmu atas aku.
Ada kita tak ada perasaan menghina orang lain. Kita tidak ada perasaan merendahkan orang lain, mempelekehkan orang lain. Ini kebaikan dia. Dan kita berterima kasih dengan Allah. Saya tak kata jahat tu baik. Tapi perkara yang berlaku atas kita setelah kita beroleh taufik dan hidayah Allah, yang ni kita kena ambil pengajaran dia. Baik. Allahu Akbar. Orang tanya kita pula, boleh tak doa untuk orang jahat ni tadi? Oh, tak boleh pula. Doakan kebaikan. Rasulullah minta dengan Allah supaya Sayyidina Umar ini masuk Islam. Mana doa Nabi tu? Kita doa lah tuan-tuan. Mana kawan-kawan kita. Jangan kita lupa doa diri kita dulu. Ya Allah, istiqomahkan aku dalam kebaikan. Ni kita lupa pula. Doa ke orang, kita lupa. Last kali orang tu baik, kita jahat pula. Nah, ya tuan-tuan. Kita doa orang pergi masjid. Last kali kita dok pergi. Nyanya. Doa untuk kita dulu. Kemudian kita doakan untuk sahabat kita yang lain. Hak paling kita takut tuan-tuan. Hak paling kita takut. Ni. Dosa hak kita pernah hajar orang dulu. Ni takut je. Dosa tu dulu, kita pernah hajar orang lain. Dan sampai sekarang orang ni masih buat dosa hak kita ajar tadi. Sebab ke kita, dia masih duk berhenti lagi. Dia masih melakukan dosa yang sama. Ini kata jariah ni. Jangan kata amal jariah ni ajak orang pergi masjid je tuan-tuan. Hak kita ajar orang buat maksiat dulu, kita ajar orang buat jahat dulu, sampai sekarang dia tak berhenti lagi. Kita contoh gini. Saya campur semua orang. Kawan saya ni macam-macam kawan. Ada yang kaki nombor ekor, ada G. Kalau dia jumpa saya, kadang seluruh gora. Ustaz mimpi benda malam tadi, kata dia. Orang nak tanya mimpi je, orang kaki judi. Dia ada buku dia tuan-tuan. Dia ada buku dia. Orang kaki ekor ni dia ada buku. Saya baca buku tu. Kalau mimpi ular, nombor berapa. Mimpi pokok, nombor berapa. Dia ada tafsir dia, Zakir. Dia kata itu buku tafsir kaki nombor ekor. Ingat kita aja ada tafsir. Dia ada tafsir kok. Kita tafsir, kita guna tafsir Jalalain. Tafsir Ibnu Katsir. Dia ada tafsir. Tafsir nombor ekor dia namanya. Tebal tak? Tu ni. Saya ambil, saya baca. Dia kata ke saya pada dia, Ustaz, boleh tak doa ke saya? Dia kata, saya tak naklah doa, kata, mu menang nombor ekor. Haram. Doa supaya saya boleh berhenti, Ustaz, kata. Tak gerak, dia kata. Saya usaha macam-macam, Ustaz. Tapi dia rasa satu perasaan yang tak mahu berhenti. Kesian saya, tuan-tuan. Ketika itu, apa perlu kita doa? Ya Allah, beri hidayah pada dia. Tolonglah, Ya Allah. Sebenarnya dia nak berubah. Tapi dia tak kuat nak berubah. Tuan-tuan, umur bukan muda lagi. Kalau sekarang ni, saya rasa dah 60 dah umur dia. Masih lagi, tuan-tuan, pergi kedai ekor. Kalau kebetulan saya pernah satu hari, masa dia nak masuk kedai ekor, saya lalu. Dia dan bagi salam dengan saya je. Assalamualaikum, Ustaz. Suka saya. Dan lagi nak masuk kedai ekor, bagi salam ke kita. Allah Rabbi. Tapi saya doa untuk dia lah. Tapi Allah tak kabul lagi, tuan-tuan. Kawan-kawan kita yang sama-sama dengan kita. Orang satu kampung kita. Kita kena doa untuk dia orang. Kita kena doa. Inilah dikatakan kasihnya Nabi pada ummah. Sifat kasih ni tak ada, tuan-tuan. Kita pentingkan diri kita sendiri.
Saat kita ni diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, kita tidak mempedulikan akan sahabat kita, saudara kita yang belum mendapat taufik, yang belum Allah bagi hidayah pada mereka. Kasihani mereka, tuan-tuan. Kasihankan mereka. Allah Rabbi. Mereka bukan tak nak berubah, tuan-tuan. Banyak berubah. Saya jumpa kawan saya dulu kaki pukul, tuan-tuan. Suka pukul orang. Ya. Satu hari saya jumpa dia sewaktu saya kuliah di masjid. Dia jadi orang masjid. Dia peluk saya, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, saya bersyukurlah. Tapi macam mana saya nak minta maaf pada orang yang pernah saya pukul? Memang the best sungguh. Ketika Allah beri hidayah, tuan-tuan, saya kata buatlah baik, berharap agar keampunan Allah itu ada pada kita. Semoga orang kita dengan kebaikan yang kita buat, Allah lembutkan hati semua orang yang pernah kita aniaya ni tadi, dan dia maafkan kita. Usah, tuan-tuan. Kita muda dulu pernah buat naya ke orang. Macam inilah. Jalan dia, tuan-tuan, tiap-tiap malam tolong ampunkan apa semua kesalahan orang atas kita. Kenapa Ustaz kena buat begitu? Sebab kita juga pernah buat naya ke orang, pernah buat zalim ke orang. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat setiap malam ini, Allah gerakkan juga hati-hati orang yang pernah kita zalim, orang yang pernah kita khianat, orang yang pernah kita naya ni tadi, dia buat seperti mana hak kita buat setiap malam. Nak cari tak jumpa dah. Maka biar kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Itu dia. Ini dikatakan harapan, tuan-tuan. Kita ada hutang orang, tapi kita tak jumpa lagi orang dia. Tak ingat pun. Masa muda dulu, masa kecil dulu. Kita minta Allah, ya Allah, aku halalkan semua orang yang berhutang dengan aku, jika dia tidak mampu untuk membayar. Cakap dalam hati. Tiap-tiap malam. Mudah-mudahan orang yang pernah kita hutang ni tadi, dia buat perkara yang sama juga dengan diri kita setiap malam. Dia menghalalkan seluruh orang yang pernah berhutang kepada dia. Ya, baik. Mudah-mudahan. Nak cari tak jumpa, tuan-tuan. Kalau kita mampu bayar, usaha bayar. Sebab membayar hutang itu adalah wajib. Benda ini yang menghalang, tuan-tuan, antara kita dengan Allah ketika ada perkara yang masih bersangkut dengan manusia. Benda ni yang menghalang. Kenapa aku semayang tak boleh jadi baik? Padahal Allah kata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Rupanya ada perkara yang menghalang lagi, sebab yang bersangkut paut kita ni tadi dengan manusia. Maka ibadat kita, hablum minallah kita ini ditangguh. Seumpama Allah tangguhkan akan amalan seorang anak yang derhaka. Jadi tangguh. Selagi mak dan ayah kita tidak maafkan kita, maka hablum minallah tadi ditangguh oleh Allah Ta'ala. Penerimaan itu ditangguh. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Ya. Baik. Yakni, adakah tiada aku itu Tuhan kamu? Berkata mereka itu, kita semualah masa di alam roh, sesungguhnya kamu Tuhan kami. Ya. Dulu di alam roh, kita telah berkata kepada Allah, tatkala kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Hadis daripada Nabi SAW. Kenapa kita boleh kumpul gini, tuan-tuan? Sebab masa alam roh dulu, kita dalam kelompok yang sama. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Masa dalam dunia, kita fikir, macam mana kita boleh jumpa? Ialah, tuan-tuan, munasabah. Akal kita. Saya duduk Selangor, tuan-tuan duduk Kuala Terengganu. Macam mana boleh jumpa? Macam mana boleh duduk sekali? Macam mana boleh rasa kasih sayang? Rupanya di alam roh dulu, tatkala Allah tanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna.
kita dalam kelompok yang sama. Ada tak? Baik. Allahu Akbar. Dan Tuhan kamu berkata, mereka itu sesungguhnya kamu Tuhan kami, dan daripada wallahu alam, berarti situ. Ya dah? Cukup dah. Kita berhenti kat situ tuan-tuan malam ni. Alhamdulillah, mengaji ni tak perlu banyak kita amalkan apa yang kita tahu. Sebab Allah tidak melihat banyaknya ilmu kita. Allah nak tengok apa yang kita buat selepas ni. Kesimpulan dia begini tuan-tuan. Sebanyak mana ilmu yang kita tahu, kita boleh tak jadi orang baik. Kalau kita semakin baik, semakin kita berilmu, semakin kita baik. Kita tengok diri kita tuan-tuan. Semakin kita berilmu, semakin baik tak? Lepas tu ada sahabat-sahabat bertanya dengan saya, Ustaz, kenapa saya lemah nak bangun malam, lemah nak buat baik, lemah nak tolong orang, lemah dengan ukhuwah, lemah, semua lemah. Nak buat baik ni lemah. Saya kata, lihat hablu minan nas. Sangkutnya hablu minallah ni tadi disebabkan hablu minan nas. Lihat hablu minan nas kita. Kita dengan adik-beradik macam mana, kita dengan anak isteri macam mana, kita dengan mak ayah macam mana. Kalau mak ayah dah tak ada tuan-tuan, maka tengok hubungan kita dengan adik-beradik kita macam mana, hubungan kita dengan anak menantu kita macam mana. Saya itu yang saya jaga sampai sekarang. Saya 13 orang adik-beradik tuan-tuan, yang sama dengan saya 11 orang. Duduk sekali. Duduk sekali. Rumah saya buatkan. Sekali. Rumah tu saya buat. Tak ada kereta saya beli. Anak nak belajar, saya bagi duit. Walaupun saya tak ada duit. Ketika, tuan-tuan, hubungan antara kita dan adik-beradik kita dan anak-anak kita selesai. Ketika hubungan kita dengan ummah selesai. Itu dia. Susah ni. Baik. Allah sebut dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kita takkan dapat kemanisan sesuatu kebaikan sehingga kita boleh keluarkan apa yang kita kasih dalam hati kita. Kerana untuk mendapat kasih sayang Allah dan Rasul. Ini pertukaran dia tuan-tuan. Sebab itu saya teringat kenapa arwah ayah saya, sebelum dia meninggal dunia, dia pesan dengan saya. Dia kata apa? Mu tolong jaga adik-adikmu, kata. Saya buat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya adik-adik saya kalau dia datang. Betul ke? Saya sediakan rumah, tak ada kereta, saya belikan kereta. Anak-anak saudara saya macam tu. Ketika kita ni tadi tuan-tuan, tidak ada kasih sayang. Kasih sayang ni tuan-tuan, semakin kita memberi, semakin ia bertambah. Tetapi harta ini, semakin kita memberi, kita nampak kurang dia tuan-tuan. Tetapi janji Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perasan tak? Perasan tak? Saat kita bersedekah, sampai satu masa kita takut tuan-tuan nak sedekah. Sebab apa? Sebab kita rasa dok tambah-tambah. Kau kurang. Guru saya dia beritahu rahsia dia. Saat kita memberi ini tanpa dengan keikhlasan, maka setiap amalan yang ikhlas, maka ia mendapat anugerah daripada Allah. Ini dia. Orang boleh dapat 1 balas 10, 1 balas 700 ni, amalan itu diterima oleh Allah. Ada hadis tak tuan-tuan? 3 golongan ni akan dipanggil oleh Allah. Pertama, golongan ulama. Allah tanya, begini. Rupanya, apa yang kamu kata ni, kamu
tak buat, masuk neraka. Kedua, orang baca Quran. Ketiga, orang yang bersedekah. Ketika saat ia tidak betul kerana Allah. Baik, macam mana nak dapat ikhlas? Timbulkan kasih. Kenapa Ustaz timbulkan kasih? Baik, ketika kita memberi kepada orang yang kita sayang. Kita ada anak. Saya bagi ni nak berhenti dah ni. Nak berhenti dah. Kita ada anak kita 4 orang. Hak seorang ni kita sayang sungguh. Dia minta apa kita bagi tu lah. Dia minta apa kita bagi. Kita tak pernah fikir, kita tak pernah kata jadi masalah atas kita. Sampai kita kata kalau adik nak benda lagi, khabar dengan ayah. Tak gitu? Anak nombor 2 ni kita cukup marahkan dia. Datang kepada kita, ada hajat, minta dekat kita tuan-tuan. Kita bagi masa tu ke, kita fikir dulu. Lepas 2-3 hari, kita baru bagi tuan-tuan. Tapi sini, dah selesai. Tidak sama dengan anak yang kita sayang tadi. Maka kita tidak ada fikir, kita tidak ada alasan. Maka begitulah ketika yang menerimanya. Saat ni tuan-tuan. Bagaimana nak menimbulkan ikhlas? Maka timbulkan kasih dulu. Ketika kasih ini timbul, maka datang ikhlas. Ni jalan ni. Ni guru saya pesan kita. Saya puas tuan-tuan. Fikir macam mana nak ikhlas? Macam mana nak ikhlas? Kata mu duk sayang. Kata. Kalau mu ada sifat sayang, maka datang ikhlas. Ketika sifat kasih ini tidak ada pada kita. Beramal, tapi tidak ada sifat kasih kepada Allah. Itu yang kita tidak ikhlas dalam beramal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Setakat ini saja, tolong doakan saya. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan saya dalam perkara kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beri keredaan atas kita semua. Dan yang terakhir, berkenaan dengan madrasah kita di Kampung Gemuruh, surau kita tu sikit lagi tuan-tuan nak selesai. InsyaAllah mungkin besok saya akan tengok material untuk buat shilling. Yang saya datang bulan lepas, saya khabar dengan tuan-tuan, kita nak pasang shilling kayu, tapi saya rasa tak jadi sebab maintenance selepas tu akan ada banyak perkara. Kemudian berat ini mungkin tidak boleh ditampung di besi-besi yang ada. Jadi kemungkinan kami akan tukar kepada material poli. Poli ini dia ringan dan sama kalau tengok daripada luar, sama macam kayu. Sebab kita ambil color kayu dan untuk penjagaan akan datang dia kosong maintenance. Kita tak payah ada cat, tak fikirkan anak-anai dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tolong doakan terus dan insya-Allah sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh orang Islam yang mendoakan kami dan khususnya jemaah di Terengganu. Untuk makluman tuan-tuan, alhamdulillah madrasah telah selesai menguruskan penukaran status tanah daripada pertanian kepada pembangunan pendidikan dan telah selesai pembayarannya baru-baru ini. Dan alhamdulillah penukaran status geran itu dalam proses dan saya akan ambil geran itu tidak lama lagi insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan atas doa tuan-tuan semua. Dengan Allah mudahkan urusan segala perkara dan Allah gerakkan hati orang mukmin untuk membantunya. Mudah-mudahan menjadi jariah untuk saya dan tuan-tuan semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang saya rahmati sekalian, tolong doakan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan mulakan tapak asrama. Tapak asrama itu dalam sebulan ini ataupun 2 minggu akan datang kami akan proses tapak asrama. Yang saya telah tengok plan dia tadi, lebih kurang dalam 10,000 kaki persegi, 10,000 untuk asrama
dan bangunan lain di tepi dia lebih kurang dalam 15,000 kaki persegi juga keluasan keseluruhannya. Jadi tuan-tuan tolong doakan, tolong doakan. Sebab saya selalu berkata kepada tuan-tuan, saya bukan, tuan-tuan tahulah perangai saya macam mana kan. Saya jarang-jarang, saya bukan push sangat untuk dana madrasah ini. Saya minta doa banyak-banyak. Saya terlalu minta doa dengan semua orang. Sebab doa silahul mu'minin. Doa ni senjata orang mukmin. Jika tidak ada doa, tidak ada rahmat. Jika tidak ada rahmat, tidak ada kemudahan. Saya selalu bercakap dengan keluarga saya. Saya selalu bercakap. Bukan kita yang ada kekuatan. Allah pilih kita untuk mengangkat halangan di jalan. Tak. Memang kita kuat tuan-tuan. Tapi ketika kita nampak halangan di jalan, kita lalu kita tengok. Sebab bukan Allah pilih kekuatan kita itu untuk mengangkat halangan itu tadi. Kita akan kata, ada orang lain. Ada orang lain dan ada orang lain. Begitu juga. Kebaikan ini tuan-tuan yang Allah tunjukkan kepada kita adalah sebagai satu rahmat. Dan hidayah ini adalah pilihan daripada Allah. Siapa yang Allah akan bagi hidayah? Ada orang kata, tuan-tuan, aku dah banyak buat baik. Sebenarnya, masing-masing akan berlumba untuk duduk syurga yang paling tinggi. Masing-masing. Kita akan berlumba, tuan-tuan. Sepatutnya anugerah yang Allah bagi kepada kita. Contohnya, kita ada tenaga. Kita akan berlumba-lumba nak buat baik supaya kita duduk di dalam syurga Allah yang paling tinggi dengan tenaga kita. Begitu juga dengan akal, ilmu yang Allah bagi kepada kita. Begitulah yang lain-lainnya, tuan-tuan. Sebab itu jangan rugikan. Anugerah yang Allah beri kepada kita, Allah tidak beri kepada orang lain. Allah tak bagi, tuan-tuan. Allah tak bagi pada semua orang. Allah bagi orang ni, Allah bagi macam ni. Orang ni, Allah bagi macam ni. Dan kelebihan itu ada pada semua orang. Ada orang, tuan-tuan, Allah tak bagi harta. Allah tak bagi ilmu dia. Tapi Allah bagi kepada dia satu sifat suka doakan orang. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, hamba Allah yang setiap hari dia doakan orang, tuan-tuan. Kerjanya doa saja. Dan kita tak mampu buat macam mana dia buat. Kita tak mampu buat macam mana dia buat. Setiap hari, tuan-tuan, dia doakan semua orang. Ketika saya berada di sisi dia, tuan-tuan, nangis saya. Dia doakan orang kampung dia yang susah. Dia sebut nama sebab dia orang kampung situ, tuan-tuan. Dia sebut nama yang orang ni susah tu, orang ni ada masalah ni, orang ini yang dia tahu, tuan-tuan, masalah tu semua dia angkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila saya berada di tepi dia, saya kata, ya Allah, ada juga orang yang melakukan kerja kebaikan ini. Ada juga. Rupanya bahagian doa ini ada juga yang orang lain, yang orang Allah pilih untuk melakukan perkara itu yang kita tak buat. Tuan-tuan, ya tuan-tuan, kita tahu ada orang kampung kita susah. Tapi pernah tak kita angkat doa? Kita tak pernah, kita tak pedulikan dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ini bukan kerja kita. Tapi jangan langsung kita tidak ada kerja untuk Allah dan Rasul. Tidak ada kerja langsung, tidak ada dipilih oleh Allah melakukan kerja amal ma'ruf nahi mungkar dengan apa yang Allah kurniakan atas kita. Itu yang kita nak. Baik, sama-sama. Sekurang-kurangnya doa. Baik, tuan-tuan, saya bercakap ini bukan apa. Saya harap kita jumpa dekat sini masih hidup. Saya jumpa dengan tuan-tuan di Kuala Terengganu. Harap besok kalau saya mati, saya dapat jumpa tuan-tuan kat syurga. Itu je. Saya nak itu je, tuan-tuan, bukan apa. Saya dah anggap tuan-tuan macam keluarga saya dunia akhirat. Sebab itu bila saya mengajar, tabiat saya, kalau saya mengajar, saya akan pandang kiri kanan. Saya suka pandang kiri kanan. Orang yang setiap majlis saya, yang dia datang, saya akan ingat. Itu perangai saya. Sebab itu kadang-kadang saya suka tanya, Haji ni mana lama tak nampak? Orang ni mana lama tak nampak? Itu perangai saya, memang perangai saya. Ketika saat itu, saya akan tanyalah. Ini memang perangai saya macam tu. Sebab saya datang bukan nak mengajar, tapi kita mudah-mudahan dapat apa yang Nabi sebut, kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Berpisah kerana Allah. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab.
Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pimpinlah hati kami, lisan kami, amal-amal kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami tergelincir, maka kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu, ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jika ada sahabat-sahabat kami yang masih berada pada jalan yang tidak baik, maka berilah mereka hidayah dan taufik, ya Allah. Sebenarnya mereka nak berubah, ya Allah, tapi mereka tak mampu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong dengarkan doa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terima kasih kerana Engkau telah ubah kami dan Engkau telah berikan hidayah dan taufik-Mu atas kami, sehingga kami dapat melalui jalan kebaikan ini. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, maka tolong istiqamahkan kami sehingga saat kematian kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Kerana Engkaulah yang memegang hati-hati kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sekali lagi kami mohon kepada Engkau, ya Allah, untuk kawan-kawan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum Engkau berikan hidayah dan taufik, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, pada agama-Mu, ya Allah. Kurniakan kepada mereka hidayah dan taufik-Mu. Pimpinlah kami, ya Allah. Pimpinlah saudara dan keluarga kami juga, ya Allah, seperti mana Engkau telah pimpin kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kasihani kami, kasihanilah mereka, ya Allah. Kasihani kami dan kasihanilah mereka, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.